Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة كشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin muslimat sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memelihara segala yang Allah berikan kepada kita, sama ada ruhani kita dan jasmani kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-93 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Bermaksud, dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya azab siksa yang besar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala menjelaskan pada kita dalam ayat ini tentang betapa buruknya hukuman dan akibat orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja. Allah berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, fajaza'uhu, maka balasan yang ia berhak untuk menerimanya disebabkan jenayah yang besar ini, Jahannam khalidan fiha, balasan yang selayaknya ialah Jahannam, neraka Jahannam, khalidan fiha, dalam keadaan ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang tidak diketahui lamanya itu melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghadiba Allahu 'alaihi, dan dimurkai Allah ke atasnya disebabkan kemungkaran yang dilakukan. Wa la'anahu, dan dilaknat Allah, diusir oleh Allah dirinya daripada rahmatnya. Wa a'adda lahu, dan disediakan baginya selepas itu azaban azima, azab yang besar pada hari kiamat. Para ahli tafsir telah membawakan sejumlah ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang mengancam pelaku jenayah yang besar ini dengan azab yang besar juga. Maka dalam hal ini terdapat perselisihan faham atau pendapat dalam kalangan ulama tentang hukumnya, iaitu adakah ayat ini mansukh ataupun dinasahkan ataupun tidak, dan adakah bagi pembunuh yang membunuh secara sengaja, adakah dia berhak untuk bertaubat ataupun tidak. Maka Al-Imam Ibn Kathir telah menjelaskan secara panjang lebar dalam menjawab kedua-dua persoalan tadi. Maka diringkaskan dengan katanya bahawa ini adalah suatu ancaman yang berat dan janji buruk yang pasti bagi mereka yang, atau bagi sesiapa yang melakukan dosa besar ini, dan
ia diiringi atau digandingkan dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Contohnya Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Iaitu pada ayat yang ke-68 dalam surah Al-Furqan, yang bermaksud, dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan jalan yang hak, yakni yang dibenarkan oleh syarak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selain itu terdapat banyak hadis yang menyatakan tentang pengharaman perbuatan membunuh itu. Antara dalam Bukhari dan Muslim daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yaqdi bainan nas atau yuqda bainan nas yaum al-qiyamah fi ad-dima. Perkara pertama yang akan dihakimkan atau ditentukan hukumannya antara manusia pada hari kiamat ialah tentang nyawa atau tentang darah. Seterusnya Ibn Katsir mengatakan bahawa Ibn Abbas berpandangan bahawa tidak ada taubat bagi orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja. Imam Al-Bukhari pula menyatakan bahawa Al-Mughirah bin Nu'man berkata, aku mendengar Ibnu Jabir mengatakan para Ahlul Kufah berselisih pandangan tentangnya. Lalu aku berjumpa dengan Ibn Abbas, lalu aku bertanya kepadanya, lalu Ibn Abbas mengatakan, turunnya ayat ini, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, merupakan ayat yang terakhir yang turun dan tidak dinasahkan oleh apa-apa. Sementara Ibn Jarir At-Tabari juga meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair, beliau berkata, aku bertanya Ibn Abbas tentang firman Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, lalu ia berkata, sungguhnya seseorang itu bila mengenal tentang Islam dan syariat Islam, kemudian ia membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam dan tidak ada taubat baginya. Kemudian ia berkata, iaitu Ibn Jarir mengatakan bahawa, dan pandangan yang disepakati oleh jumhur ulama salaf dan khalaf, bahawa pembunuhan secara sengaja yang dilakukan itu ada peruntukan ataupun diberi peluang untuk bertaubat bagi orang yang melakukannya. Sekiranya dia bertaubat dan kembali kepada Allah dan melaksanakan amal saleh, maka Allah Ta'ala akan menukarkan dan menggantikan kejahatannya itu dengan hasanat, dan Allah menggantikan orang yang dibunuh itu dengan keredaannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah berfirman, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. An-Nisa ayat 48, yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, iaitu mempersekutukannya dengan apa jua pun, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguhnya ia telah melakukan dosa besar. Maka ayat ini bersifat umum, meliputi semua dosa melainkan dosa syirik. Dan ia disebut juga dalam surah ini selepas ayat ini dan sebelumnya bagi memperkukuhkan harapan atau ar-raja, iaitu tentang taubat. Bermaksud kalimah khalidan fiha yang diterjemahkan sebagai kekal di sini bukanlah bermaksud selama-lamanya, tetapi bermaksud dalam tempoh masa yang cukup lama. Dan terdapat hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa akan dikeluarkan daripada neraka itu barang siapa yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah berupa keimanan. Maka
Syekh Muhammad Tantawi dalam menerangkan ayat ini mengatakan bahawa wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Maksud yang sebenar ialah balasan yang diperuntukkan untuk pembunuhan terhadap orang mukmin secara sengaja itu adalah jahannam. Mungkin ia dibalas dengan jahannam, mungkin ia dibalas dengan yang lain, mungkin ia tidak dibalas bahkan diampunkan. Tetapi sekiranya ia membunuh secara sengaja dalam keadaan mengatakan bahawa itu adalah suatu yang dihalalkan, maka ia seorang yang kafir murtad dan pasti dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Tapi sekiranya ia tidak menghalalkan perbuatan membunuh itu, maknanya dia tahu bahawa perkara itu adalah haram, maka ia seorang yang fasik dan asin, seorang yang fasik yang melakukan maksiat, seorang pelaku dosa besar, maka balasannya adalah neraka jahannam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa Allah tidak akan mengekalkan dalam neraka jahannam itu seseorang yang mati dalam keadaan bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan kekal di dalam neraka jahannam itu, bahkan akan diampunkan Allah. Dan mungkin saja ia diampunkan Allah dan ia tidak masuk dalam neraka jahannam sama sekali, maka itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin saja ia tidak diampunkan, maka ia diazab seperti orang-orang yang ada iman tetapi melakukan maksiat, maka ia akan diazab. Kemudian ia akan dikeluarkan bersama-sama mereka, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan tidak kekal di dalam neraka. Maka inilah kefahaman yang benar tentang memahami ayat ini mengikut Syekh Muhammad Said Tantawi rahimahullahu ta'ala. Maka kita lihat bahawa ayat ini melarang orang beriman dengan suatu larangan yang tuntas, yang jelas, agar ia tidak menggunakan tangannya secara salah melalui jenayah, membunuh atau mengambil nyawa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala ia untuk mengambil nyawanya, dan disediakan ancaman buruk oleh Allah Subhanahu wa taala, implikasi yang akan dihadapi oleh pembunuh secara sengaja ini dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dengan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud diusir daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dijanjikan juga akan dicampakkan ke dalam azab Allah yang begitu pedih pada hari kiamat kelak. Dan ini semua adalah sebagai suatu ancaman kepada orang-orang yang mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mengaku bertuhankan Allah, mengaku menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar jangan sekali-kali dan sewenang-wenangnya mengambil tindakan mengambil nyawa orang lain dengan cara pembunuhan. Dan ini semua membuktikan betapa agama Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala sangat menjaga, sangat menghargai nyawa, sangat menghargai darah, yang semua itu adalah terjamin dengan syariat Allah, dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah kita dengan apa jua yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, dan ia semua adalah pasti untuk kesenangan dan kebahagiaan hidup manusia di dunia, dan pastinya untuk kebahagiaan manusia di akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.